Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak sampaikan, nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Normah untuk memudahkan cerita. Normah dah berkahwin dan dikurniakan seorang anak lelaki. Semasa perkara ni berlaku, anak Normah ni masih lagi kecil. Sekarang ni anak Normah ni dah besar lah. Masa tu anak Normah umur dia sekitar 5 tahun. Nama anak Normah ni adalah Rizki, nama samaran. Normah tinggal di sebuah rumah, tinggal bersama suami dia, anak dia dan bibik dia, pembantu rumah. Normah tak bekerja, dia suri rumah sepenuh masa. Jadi kenapa dia ambil khidmat seorang pembantu rumah? Normah ambil khidmat seorang pembantu rumah sebab dia jaga mak dia yang dah uzur lah, yang dah tua. Tapi masa perkara ni berlaku, mak Normah tak ada dekat rumah. Mak Normah giliran adik dia yang jaga. Jadi tinggallah Normah, suami dia, anak lelaki dia dan bibik sahaja, pembantu rumah sahaja dekat rumah tu. Semuanya bermula pada satu petang. Pada petang tu, Normah bawa Rizki ni keluar bersia-sia dekat luar, nak pergi ke taman permainan lah. Masa tu sekitar pukul 5 lebih petang. Macam tu lah rutin harian Normah ni. Dia bawa keluar anak dia yang berusia 5 tahun ni, Rizki ni, berjalan kaki, nak pergi ke taman permainan. Sebelum sampai dekat taman permainan tu, dia akan jumpa dewan serbaguna, akan jumpa surau macam tu. Jadi masa lalu dekat dewan serbaguna ni, Normah perasan macam ada event dekat dewan serbaguna tu. Nampak ada ramai orang. Tapi masa tu dia tak berhenti lagi lah. Dia pergi dulu bawa si Rizki ni pergi ke taman permainan. Bila dah sampai dekat taman permainan tu, macam biasalah, Normah duduk dekat tepi, duduk dekat bangku tu, tengoklah si Rizki ni main papan gelonsor, main buayan, macam tu lah. Lebih kurang dekat sejam macam tu, 30 minit, 45 minit macam tu. Normah pun ajaklah Rizki ni balik. Rizki, jom kita balik. Berjalanlah dua orang ni, Normah dan juga Rizki, patah balik lalu dekat dewan serbaguna tadi nak menuju ke rumah. Sampai dekat depan dewan serbaguna tu, orang makin ramai dekat situ. Jadi Normah ni dia rasa ingin tahu ada apa, ada event apa dekat situ. Jadi Normah pun bawalah Rizki sekali masuk dalam dewan serbaguna tu. Normah tengok punyalah ramai orang dalam dewan tu. Rupa-rupanya memang betul ada event. Nampaklah masa tu ada lebih kurang 5-6 orang pegang kuda yang macam papan tu, kuda kepang. Dan nampaklah ada orang main muzik. Dan Normah nampak ada satu bekas yang berasap. Masa tu Normah memang yakinlah bekas tu berisi kemenyan. Berasaplah dekat situ. Normah rasa sangat teruja bila ada event macam tu. Sebab dewan serbaguna ni memanglah ada event. Dalam setahun tu memang ada event, tapi jarang-jarang sangatlah. Bertambah-tambah lagi, event kebudayaan macam ni memang jarang sangat diadakan dekat dewan serbaguna tu. Jadi bila ada pertunjukan macam ni, tarian kebudayaan, kuda kepang macam ni, memang ramailah orang dekat taman tu pergi tengok. Masa tu Rizki tanya Normah, "Mak, apa ni mak? Diorang ni buat apa?" Lepas tu Normah pun bagi tahulah Rizki, inilah tarian kuda kepang. Yang diorang pegang tu, yang bentuk kuda papan, bentuk kuda tu, yang tu lah kuda kepang. Dalam ramai-ramai yang menari tu, adalah salah seorang yang pegang cambuk, benda yang panjang yang macam whip tu lah, yang boleh pukul orang tu, boleh pukul benda tu. Jadi Rizki rasa pelik bila tengok orang tu pegang benda tu. Tanya Normah, "Mak, orang tu kenapa dia pegang tali tu mak? Dia nak buat apa? Dia nak pukul siapa mak?" Normah ni memang puas lah nak menjawab
persoalan daripada Rizky. Normah pun cakap lah, itu dia orang sekadar nak apa, macam tarian dia orang lah, memang kena ada lah benda tu konon-kononnya, nak menjaga kuda-kuda kepang ni semua. Macam tu lah jawab Normah. Normah pun tak tahu juga sebenarnya, tak tahu sangat lah pasal tarian ni, tapi dah anak dia tanya kan, dia jawab je lah. Normah dan Rizky terus menonton tarian kuda kepang tu. Sebenarnya Normah ni dia memang tak ada terniat nak stay lama dekat situ, nak menonton tarian tu, tapi dia seolah-olah macam terpukau. Dia dah tercegat berdiri dekat situ dah setengah jam rupanya. Normah tengok jam tangan dia, dia baru tersedar, dah setengah jam rupanya aku berdiri kat sini. Jadi Normah ni dia panggil lah Rizky, jom kita balik. Tapi masa tu Rizky ni dia seolah-olah tak dengar langsung Normah panggil dia, mak dia panggil dia. Mata dia terus pandang ke depan, straight aja pandang ke arah satu sudut dalam Dewan Serbaguna tu. Sekali lagi Normah panggil si Rizky ni, Rizky, jomlah kita balik, dah lewat ni. Tapi sama juga, Rizky tak toleh langsung, seolah-olah tak dengar suara mak dia panggil. Normah dah mula rasa pelik, kenapa dengan anak aku ni, dia tengok apa? Normah pun tengoklah, pandang ke arah di mana Rizky pandang. Rizky pada masa tu dia memandang ke satu arah, di sudut, salah satu sudut dalam Dewan Serbaguna tu. Normah pun pandang ke arah yang sama. Masa itulah Normah ternampak dekat sudut di mana Rizky pandang ni berdiri seorang wanita tua, yang badan dia kurus, rambut dia dah putih dan bersanggul rambut dia. Wanita tua ni mata dia luas terbuka, memandang tajam ke arah Rizky, ke arah anak Normah. Dan di belakang wanita tua ni berdiri seseorang, tapi orang ni pelik. Tubuh dia tinggi, besar, rambut dia panjang lebat warna hitam, dan dia memakai satu topeng. Topeng yang katanya Normah merupakan topeng barongan. Saya pun tak tahulah topeng barongan ni macam mana. Nanti saya search internet, saya letaklah dalam video ni. Normah berasa seram sejuk bila ternampak wanita tua dan juga orang dekat belakang wanita tua tu. Jadi masa tu Normah ni dia terus pegang Rizky, dia macam digoyangkan macam ni lah badan. Rizky, jom kita balik. Masa tu barulah Rizky ni seolah-olah baru tersedar daripada lamunan. Dia pun cakap lah, mak, jomlah kita balik. Lepas tu dia pimpinlah tangan Rizky ni keluar daripada Dewan Serbaguna tu dan terus menuju ke rumah. Sebelum masuk dalam rumah, Normah dan Rizky ni dia basuh kaki. Dia suruhlah Rizky basuh kaki dan dia pun basuh kaki Normah ni. Lepas tu barulah dia melangkah masuk dalam rumah, baca bismillah apa semua. Sebab memang macam itulah rutin harian Normah ni dan juga Rizky. Memang lepas keluar petang, keluar berjalan, dia akan masuk, sebelum masuk rumah tu dia akan basuh kaki dulu. Jadi tak ada apa-apa berlaku. Sampailah waktu malam. Malam tu suami Normah bekerja shift malam. Jadi dia keluar awal lah, lebih kurang pukul 8 lebih malam tu dia dah keluar, dah berangkat pergi kerja. Jadi sekarang ni tinggallah Normah, pembantu rumah dia, bibik tu, dan Rizky bertiga dalam rumah. Lebih kurang pukul 10 malam lebih, Rizky dah masuk tidur bersama dengan bibik dia. Sebab memang macam tu. Memang Rizky ni dia akan tidur dengan pembantu rumah. Normah pula tidur dengan suami dia. Tapi memandangkan malam tu suami dia bekerja malam, Normah tidur seorang-seorang dalam bilik dia. Sekitar jam 12 lebih malam, 12 lebih tengah malam, tiba-tiba Normah terjaga. Sebab Normah terdengar pintu bilik dia diketuk dan dengar suara bibik daripada luar bilik. Ibu, macam tu lebih kurang. Sebab bibik dia orang Indonesia, dia panggil apa, Normah ni ibu lah. Normah pun bangun buka pintu, nampak bibik dia tercegat diri dekat depan pintu dengan muka yang cemas lah. Jadi Normah pun tanyalah, kenapa ni bibik? Lepas tu bibik pun ceritalah, ibu, Rizky tu dalam bilik. Dia cakap Rizky macam kerasukan lah, dia cakap macam tu lebih kurang. Jadi Normah ni risaulah, terus pergi ke bilik bibik. Dia buka pintu bilik bibik, tengok-tengok berada dalam keadaan duduk berpeluk tubuh dekat atas katil. Muka dia diletak dekat lutut dia macam tu.
dan dia memanggil-manggil Normah. Mak dipanggil. Normah terus berlari, pergi dekat Rizky dan peluk Rizky. Dia cakap lah, mak ada dekat sini, mak ada dekat sini. Barulah Rizky ni dia angkat muka dia peluk Normah. Jadi Normah pun tanyalah Bibi apa yang dah jadi. Bibi pun ceritalah, tak tahulah ibu, dia cakap macam lorat Indon dia tu lah. Dia cakap tiba-tiba si Rizky ni dia macam meracau mula-mulanya. Dia meracau, dia bangun dan dia tutup mata dan dia tak henti-henti panggil ibu, mak macam tu lah. Bila bibi ni cuba nak tenangkan, dia tak nak. Dia cakap dia nak ibu je, dia nak mak dia je. Jadi sebab tu lah bibi ni keluar daripada bilik dan panggil Normah, bagi tahu apa semua. Masa tu Normah dia cuba bertenang. Dia pun takut juga sebenarnya masa tu, sebab apa yang dah jadi petang tadi. Normah dia ikhtiar lah, sebab masa tu suami dia tak ada dekat rumah. Normah sambil dia peluk si Rizky ni, dia mulalah membaca Fatihah. Dia baca Fatihah, dia berselawat, dia hembuskan dekat anak dia. Dia baca benda simple-simple je lah, dia hembuskan dekat Rizky ni. Dan Alhamdulillah, usaha dia menjadi. Rizky tidur balik, dibaringkan dekat atas katil bibi ni. Dan malam tu Normah ni dia tidur sekali dalam bilik bibi. Jadi maknanya malam tu 3 orang lah tidur dalam bilik bibi ni. Sampailah waktu pagi. Keesokan paginya, tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Selang sehari selepas kejadian tu, berlaku satu benda lagi yang membuatkan Normah ni berfikir. Masa tu dekat ruang tamu, Normah lalu dekat ruang tamu, Normah nampak si Rizky ni dia ada pegang satu kertas, dan adalah dekat atas meja dekat ruang tamu tu ada pensel warna. Nampaklah si Zikri ni sedang main conteng-conteng lah, melukis mewarna macam tu dekat atas kertas tu. Jadi Normah pun pergi dekat Rizky, tanyalah Rizky, Rizky buat apa tu? Masa tu lah Zikri bagi tahu pada Normah, Zikri lukis momok. Terkejut Normah masa tu. Lukis momok. Normah pun tengok, momok tu maksud dia hantu lah. Normah pun tengoklah apa yang Zikri ni lukis. Terkejut Normah masa tu, sebab apa yang Rizky lukis masa tu, Rizky warnakan masa tu, adalah satu benda yang menyerupai rambut panjang. Lepas tu muka dia warna merah. Masa tu Normah mula terfikir, mula dia teringat benda yang Rizky lukis tu sebiji sama macam benda yang berdiri dekat belakang wanita tua, yang berdiri dekat sudut Dewan Serbaguna hari tu masa ada event Kuda Kepang tu. Memang benda tu sama dengan apa yang Rizky lukis. Badan dia besar, rambut dia lebat, panjang warna hitam, dan topeng barongan dia tu memang warna merah. Samalah mulut dia, mata dia luas, terbuka macam tu. Zikri ni lukis benda tu. Normah pun tanyalah Rizky, Rizky, dekat mana Rizky nampak momok ni? Rizky pun bagi tahulah Normah, malam tu lah mak, malam tu kan Rizky menangis, Rizky nampak benda ni lah dalam bilik bibi. Mengucap panjang Normah masa tu. Rupa-rupanya malam tu si Rizky ni nampak benda ni berdiri dalam bilik bibi. Patutlah dia menangis. Jadi sebenarnya bila Normah ni fikir balik, benda yang berdiri dekat belakang wanita tua tu orang ataupun bukan orang, bukan manusia, dia pun tak tahu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Normah, pernah berlaku kepada dia dan juga anak lelaki dia satu masa dulu. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Norman untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di Australia. Norman memang dia dah berpindah dekat sana lah. Dia dah tukar kerakyatan semua. Memang dia dah bermastautin lah di Australia tu. Masa Norman kongsikan kisah ni, memang Norman dah senang lenang dekat sana. Sebab bisnes dia dah berjalan maju. Dah dapat untung banyak lah. Dia dah tak makan gaji. Dia dah bekerja masa sendiri. Memang dia dah senang. Dah ada pekerja apa semua. Tapi pada peringkat permulaan, tahun pertama, tahun kedua dia
berhijrah ke Australia tu memang teruk hidup dia. Macam-macam kerja dia buat dekat sana untuk nak kumpul modal nak buka bisnes tu. Perkara ni berlaku masa Norman dia bekerja di sebuah restoran makanan. Tak pastilah restoran makanan tu jenis fast food ke macam mana, tak pasti. Yang pastinya restoran ni besar, memang ternama dekat sana dan dia beroperasi selama 24 jam. Restoran tu punya besar sampai tahap dia ada banyak division. Division delivery penghantaran makanan dan dia ada call center dia sendiri. Maknanya customer boleh buat order, boleh pesan makanan lah dan akan ada operator yang jawab. Kemudian daripada situ barulah dimaklumkan kepada delivery untuk sediakan makanan tu dan untuk pergi hantar makanan tu. Masa perkara ni berlaku, Norman bekerja di bahagian call center. Bila sebut call center ni macam biasalah, dia melayan panggilan daripada pelanggan. Pelanggan nak order makanan, call lah nombor restoran tu, dia sampailah pada operator. Jadi kerjanya macam biasa, dia ada meja, lepas tu dekat atas meja tu adalah telefon, dan pada telefon tu ada satu lampu. Bila lampu ni menyala, maknanya adalah customer yang call. Masa itulah operator akan angkat. Perkara ni berlaku pada waktu malam. Norman bekerja shift malam masa tu. Masa tu dekat dalam bilik call center tu ada 3 orang sahaja yang bertugas. Norman, lepas tu yang seorang lagi nama Lucy, perempuan, dan seorang lagi pekerja tu. 3 orang ni lah yang handle order pada malam tu. Hari tu sebenarnya Norman ni dia tak berapa sihat. Dia macam demam sikit lah, tapi dia tetap datang kerja. Sebab dia memang macam tu, dia work hard punya orang. Walaupun tak sihat, tetap datang kerja, tetap nak kumpul duit untuk nak start dia punya bisnes tu lah. Macam biasa, lampu pada telefon dekat atas meja tu menyala, bermakna ada customer call lah. Norman pun angkat lah macam biasa dan dia cakap lah barisan ayat tu, ayat greeting untuk customer. Contohlah, hello, restoran, contoh nama restoran Ayam Goreng. Hello, restoran Ayam Goreng, boleh saya bantu? Cik nak order makanan apa? Macam tu lah lebih kurang. Tapi lepas Norman cakap ayat greeting tu, ayat greeting customer tu, customer di hujung talian senyap aja, tak ada cakap apa-apa. Jadi Norman ulang sekali lagi, hello, restoran Ayam Goreng, boleh saya ambil pesanan anda? Macam tu lebih kurang. Tapi senyap juga. Norman pun senyap sekejap. Mungkin ada gangguan panggilan ke apa kan. Tiba-tiba Norman mula terdengar bunyi seolah-olah ada seseorang bernafas. Bernafas dalam keadaan yang sukar lah, macam orang semput bernafas. Dan diikuti dengan satu suara yang nyaring. Suara perempuan. Seolah-olah perempuan ni menangis, nyaring dan panjang melirik suara dia tu. Norman mula rasa pelik. Apa hal pula customer ni? Dia cakap dalam hati. Dia pun cakap lah, hello puan okey ke tak tu? Macam tu lebih kurang. Tapi pemanggil di hujung talian ni, customer ni, dia tak jawab pun pertanyaan Norman. Dia tetap menangis. Norman dah mula tak sedap hati. Akhirnya dia letak aja telefon tu. Dia mula berfikir, kenapa customer tadi? Ke dia salah nombor? Macam tu Norman fikir. Lepas tu Norman fikir lagi, jangan-jangan orang nak buat prank, prank call. Tapi bila Norman fikir balik, ini bukanlah talian kecemasan, bukanlah call center untuk bomber ataupun polis. Sebabnya yang selalu kena prank call ni bukanlah restoran makanan, tapi yang tadi tu, yang bahagian keselamatan tu, bahagian kecemasan. Yang bahagian tu lah yang biasanya yang kena prank call. Polis, bomber, hospital apa semua kan. Jadi biasanya yang call restoran ni memang orang lapar lah. Orang lapar nak makanan. Norman pun dah tak fikir lagi. Lepas tu menyala sekali lagi lampu. Norman pun angkat sekali lagi, hello, restoran Ayam Goreng, boleh saya bantu? Cik nak pesan apa? Dia cakap lagi ayat tu, ayat greeting tu. Tapi kali ni yang mengejutkan, terdengar sekali lagi bunyi suara orang bernafas tu seolah-olah semput tu, dan bunyi perempuan yang menangis, nyaring
dan melerit panjang suara tangisan dia tu. Norman cepat-cepat letak balik telefon. Dia dah tak tanya dah okey ke tak apa semua, dia terus letak telefon. Termenung Norman masa tu. Kenapa? Sebabnya dekat call center tu dia ada sistem. Bila ada satu customer ni dia call, panggilan tu contohlah akan redirect kepada operator A. Bila dah selesai ambil order apa semua, dah letak balik telefon, kalau ada sekali lagi customer yang sama call sampai dekat call center tu, panggilan daripada customer yang sama ni tak akan sampai kepada operator A. Sebaliknya akan redirect kepada operator B pula. Dia ada cycle dia ada urutan dia macam tu. Dia tak akan sampai panggilan daripada nombor yang sama ke operator A. Dia akan berpusing ke operator B pula. Jadi apa yang berlaku tadi memang sangat-sangat pelik. Macam mana boleh berulang 2 kali panggilan daripada customer yang sama? Memang 99.99% memang mustahil nak jadi macam tu. Norman duduk diam dekat atas kerusi dia tu sambil berfikir, ke aku ni tak sihat? Mungkin sebab tu lah kot aku tersalah dengar, berhalusinasi ke apa. Jadi Norman dia buat keputusan untuk bangun dan pergi ke tandas. Dia nak basuh muka, nak tenangkan diri. Norman pun bangun, dia keluar daripada bilik call center tu, dia pergilah ke tandas, menuju ke tandas. Masuk dekat tandas, dia pergi dekat sinki basuh muka. Masa tu tiba-tiba dia terasa nak buang air kecil. Dia pun pergilah masuk dalam salah satu kubikel yang ada dalam tandas tu. Dia pun legakanlah diri dia buang air kecil. Tiba-tiba Norman ni dia terdengar dekat kubikel sebelah dalam tandas tu, terdengar bunyi tangisan perempuan. Sama macam tadi yang dia dengar melalui panggilan telefon tadi. Suara perempuan menangis, nyaring dan memanjang. Meremang semua bulu roma Norman masa tu. Lepas tu Norman terfikir, jangan-jangan si Lucy kot. Sebab Lucy ni memang suka mengusik Norman. Jadi si Norman ni dia menjerit, dia memekik daripada dalam kubikel dia tu, Lucy, kamu ke tu? Dia cakap macam tu, tapi cakap dalam bahasa Inggeris lah. Tak ada sebarang respon daripada Lucy. Yang kedengaran hanyalah bunyi wanita ni je, bunyi perempuan ni je, menangis, nyaring, memanjang macam tu. Jadi lepas dah selesaikan urusan dia, dah basuh semua, Norman pun keluar daripada kubikel dia. Dia terus pergi dekat kubikel sebelah, dia tolak pintu. Bila Norman tolak pintu, dalam kubikel tu kosong. Lepas tu Norman dia berfikir sendiri, takkanlah Lucy nak masuk dalam tandas lelaki kot. Norman tak puas hati, dia pergi pula dekat kubikel sebelah lagi ni, dia tolak pintu, kosong. Dia tolak lagi satu pintu yang lagi sebelah, yang dekat hujung ni kubikel. Dia buka semua, memang tak ada orang dalam tandas tu, hanya dia seorang saja yang ada. Jadi Norman masa tu dia masih lagi boleh dengar bunyi suara perempuan menangis ni. Jadi Norman fikir mungkin suara perempuan ni menangis datang daripada tandas sebelah, tandas perempuan, tandas wanita. Tak apalah, Norman pergi dekat sinki basuh tangan dan dia keluar daripada tandas tu, tandas lelaki. Masa Norman buka pintu tu, keluar daripada tandas lelaki ni, Norman pandang ke arah sebelah tandas perempuan. Masa itulah Norman nampak dekat pintu utama nak masuk dalam tandas perempuan tu, dia macam ada ruang renggang macam ni. Pintu dia terbuka sikit, dan daripada ruang yang terbuka tu, Norman boleh nampak ada seorang perempuan sedang memerhatikan dia. Nampak satu je mata macam tu, rambut panjang, nampak mata pandang dia macam tu. Jadi masa tu memang Norman fikir itu Lucy. Betul lah, Lucy lah yang mengusik dia. Jadi tak apalah, Norman pun tak apa sihat masa tu, tak ada mood sangat. Dia tak layan sangat lah. Dia terus berjalan menuju semula ke arah bilik call center. Norman buka pintu call center tu, bilik tu. Norman terkejut. Norman nampak Lucy sekarang ni sedang berada dekat meja Lucy dan sedang sibuk mengambil order daripada pelanggan. Maknanya siapa yang mengusik dia tadi? Sebab Norman tahu dekat floor tu memang tak ada orang, 3 orang je pekerja yang ada. Dia, Lucy dan lagi seorang pekerja lelaki. Perempuan mana yang tadi menjenguk dia daripada dalam tandas perempuan tadi? Maknanya malam tu
memang betul lah dia diganggu oleh sesuatu. Dan itulah malam terakhir dia bertugas sebagai seorang operator di call center di restoran tu. Keesokan harinya Norman berbincang lah dengan pegawai dia, dengan orang atasan dia lah. Bincang nak tukar pula, nak kerja bahagian delivery, bahagian penghantaran makanan. Dan alhamdulillah lah, Norman ni dipermudahkan urusan dia. Orang atasan tu terus terima permintaan Norman ni, dia terus luluskan. Jadi sekarang ni Norman bekerja sebagai delivery pula, delivery boy. Jadi daripada situlah Norman dia kumpul duit, dia buat OT apa semua. Sampailah duit dia cukup dan dia start, dia buka lah bisnes dia tu. Sampailah sekarang. Itulah kisah yang diceritakan oleh Norman masa tahun-tahun awal-awal dulu. Dia berhijrah di Australia, bekerja sebagai seorang operator lah di call center di sebuah restoran makanan. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Fadilah untuk memudahkan cerita. Fadilah dah berkahwin, dia ada suami dan dikurniakan 2 orang anak perempuan. Anak perempuan Fadilah ni kecil-kecil lagi. Masa perkara ni berlaku, berusia sekitar 8 dan 9 tahun. Masa tu sekolah rendah lah. Semasa perkara ni berlaku, Fadilah, suami dia dan juga 2 orang anak dia ni baru saja berpindah rumah. Baru saja dapat rumah baru lah, berpindah masuk ke rumah tu. Lebih kurang minggu pertama dia orang pindah ke rumah tu. Pada hari pertama dan hari kedua dia orang tinggal dekat rumah tu, bermalam dekat rumah tu, tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Perkara pelik mula berlaku bermula hari ketiga dia orang tinggal dekat rumah tu. Fadilah ni dia tak bekerja, dia suri rumah sepenuh masa. Dan pada waktu siang memang dia akan sorang-sorang dekat rumah tu. Anak-anak dia pergi sekolah dan suami dia pergi kerja. Kadang-kadang suami dia kerja pada waktu malam. Jadi apa yang pelik sebenarnya yang berlaku? Dekat rumah Fadilah ni, setiap kali waktu malam, lebih kurang pukul 12 lebih, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, Fadilah akan terjaga. Sebab dia terdengar bunyi pilih air, bunyi air mengalir. Kadang-kadang daripada dapur, kadang-kadang daripada tandas. Tandas bilik, tandas dekat luar, dia dengar. Tapi yang peliknya, bila dia bangun, dia nak cek, bunyi air itu akan berhenti dan memang dia tak akan nampak pun ada mana-mana paip air yang berada dalam keadaan yang terbuka. Macam itulah beberapa kali berlaku. Sampailah pada satu malam. Pada satu malam ni, lebih kurang pukul 1 lebih pagi masa tu, Fadilah dia terjaga sekali lagi sebab terdengar bunyi air yang mengalir. Air laju keluar daripada paip air, macam itulah bunyinya. Kali ni datang daripada dapur. Jadi Fadilah sekali lagi bangun, keluar daripada bilik, terus menuju dekat dapur. Tapi malam ni, yang beza daripada malam-malam yang lepas, Fadilah nampak memang betul kepala paip tu keluar air yang sangat laju daripada paip tu. Jadi Fadilah pun pergi tutup paip tu, matikan paip tu, dan dia terus pergi masuk semula dalam bilik dia. Dalam perjalanan nak masuk bilik dia tu, memang dia dah ada syakwa sangka lah, jangan-jangan budak 2 orang ni kot yang pergi buka pilih air tu, kemudian tak tutup semula. Jadi memang suspek utama yang buat benda ni adalah anak dia 2 orang. Tak apa, dia tidur dulu. Keesokan paginya, masa nak siapkan anak dia 2 orang ni nak pergi ke sekolah, Fadilah tanya anak perempuan dia 2 orang ni, ni mak nak tanya ni, semalam ada tak kakak dengan adik pergi dapur, pergi buka paip air, lepas tu tak tutup semula paip air tu? Baik cakap dengan mak. Jadi masa tu anak perempuan Fadilah ni berpandangan antara satu sama lain. Dia orang pun cakap lah, mana ada mak, kita orang semalam tak bangun pun, tak pergi ke dapur pun. Lepas tu suami Fadilah pula baru keluar daripada bilik, tengah bersiap nak pergi kerja lah. Suami Fadilah pun tanya, kenapa ni, ada apa? Fadilah pun ceritalah dekat suami dia, tak ada bang, ni budak 2 orang ni, semalam saya bangun, saya tengok paip air dekat sinki dapur kita tu terbuka. Kuat pula tu air keluar, laju air keluar. Jadi saya tanyalah dia orang ni, dia orang ke yang buat? Lepas tu suami Fadilah pun dia soalan yang sama pada anak dia 2 orang ni. Betul ke apa yang ibu cakap ni?
Kamu berdua ada pergi ke dapur ke? Buka paip air, tak tutup balik. Dan sekali lagi, anak Fadilah ni dua orang cakap benda yang sama. Tak ada ayah, kita orang tak keluar pun daripada bilik semalam. Bila Fadilah dan suami dia dengar anak-anak dia cakap macam tu, dia orang ni sebenarnya tak berapa percaya dekat anak-anak dia sendiri. Dia orang fikir anak dia dua orang ni sedang menipu dia orang. Dan pada masa itulah suami Fadilah ni dia cakap dekat anak dia dua orang ni, tak apa, ayah dengan mak tak marah pun, cuma nak pesan, kalau kakak dengan adik dah buka air, dah buka paip air, tak kira lah dekat tandas ke, dekat dapur ke, tolonglah tutup semula. Sebab kalau dibiarkan air tu terbuka macam tu sampai pagi, nanti teruklah ayah kena bayar bil air. Bil air akan naik, dan tak elok kita membazir air. Macam tu je dia pesan dekat anak-anak dia. Dan macam biasalah, budak berdua ni pergi sekolah dan suami Fadilah pun berangkat pergi kerja. Jadi sekarang ni tinggallah Fadilah seorang-seorang dekat rumah. Fadilah buatlah rutin dia macam biasa, mengemas rumah. Lepas tu bila dah masuk tengah hari, dia mulalah siapkan barang-barang dapur, nak memasak, nak makan tengah hari. Anak-anak dia nak balik sekolah kan. Masa itulah berlaku satu benda. Sedang Fadilah ni sibuk dekat dapur, potong sayur apa semua kan, sediakan bahan mentah nak masak apa semua, Fadilah terdengar daripada bilik air yang bahagian dekat luar ni, terdengar bunyi bilik air terbuka dan dengar bunyi air yang keluar dengan sangat laju daripada tandas tu. Fadilah terperanjat masa tu. Bulu roma Fadilah mula meremang. Sebab memang dia seorang-seorang aja dekat rumah masa tu. Suami dia tak ada, anak-anak dia semua dah pergi sekolah. Jadi Fadilah dia letak pisau dia dekat papan pemotong tu. Dia mula perlahan-lahan menuju ke arah bilik air. Dia tolak pintu bilik air yang daripada mana datangnya bunyi air yang keluar yang laju tu. Fadilah terperanjat. Masa tu depan mata dia nampak paip air tu, dia punya pemulas tu terpulas sendiri. Dia sempat nampak air yang tadinya keluar laju daripada paip air tu tiba-tiba berhenti sebab benda tu terpulas. Kepala paip tu terpulas. Meremang bulu roma dia sampai ke kepala, meremang. Maknanya memang betul ada gangguan dekat rumah tu. Dan memang betul anak-anak dia tak menipu. Anak-anak dia cakap benda yang betul. Memang bukan sebab dia orang perkara ni berlaku. Jadi pada petang harinya, bila suami dia dah balik, bila anak-anak ni semua dah ada dekat rumah, Fadilah ni berceritalah pada suami dia, bang, betul lah anak-anak kita tak menipu. Memang benda ni bukan sebab dia orang, gangguan air terbuka apa semua tu. Saya nampak sendiri, dia ceritalah, saya nampak sendiri paip air tu tertutup sendiri. Tak tahu siapa pergi buka, siapa pergi tutup paip air tu sebenarnya. Dan pada masa itulah dia orang ni berbincang. Sebenarnya benda ni salah Fadilah sendiri. Masa dia orang mula-mula pindah masuk ke rumah tu, suami Fadilah ni dah cakap sebenarnya dia nak buat majlis doa selamat sebelum dia orang sekeluarga menetap dekat rumah tu, tinggal dekat rumah tu. Tapi Fadilah ni dia cakap, tak payahlah bang, macam membazir aja. Kita tinggal je lah dekat sini, InsyaAllah tak ada apa-apalah berlaku. Daripada situlah dia orang ni memang langsung tak buat majlis doa selamat, tak panggil orang masjid apa semua kan. Terus tinggal dekat rumah macam tu je. Jadi bila dah berlaku perkara macam ni, gangguan macam ni, barulah Fadilah dan suami dia berbincang semula. Panggillah orang masjid, dia orang buatlah majlis doa selamat. Sedangkan masa tu dia orang dah tinggal dekat rumah tu lebih kurang 2 minggu. Dan Alhamdulillah, selepas dah selesai majlis doa selamat tu, dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Fadilah. Pernah berlaku dekat rumah dia satu masa dulu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.